Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas bin Ramli, nombor kad matrik KTG 2223110304. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan bagi subjek Usul Qiraat Sab'ah, dan saya akan membentangkan 4 tajuk, iaitu yang pertama Babul Basmalah, yang kedua bab Surah Ummul Quran, yang ketiga bab Idgham Kabir, dan yang keempat bab Hak Kinayah. Saya akan menerangkan bab yang pertama, iaitu bab Al-Basmalah. Matan yang pertama: wa basmalah baina surataini bi sunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula. Wajah yang pertama pada bab basmalah yakni itsbat al-basmalah. Membaca al-basmalah di antara dua surah kecuali surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Imam-imam yang terlibat pada matan ini, pada wajah ini, ialah Imam Qalun An-Nafi' dan Imam Al-Kisai, Imam Asim dan Imam Ibn Kathir. Matan yang seterusnya: wa wasluka baina surataini fasahatun wasil waskutan kullu jalayahu hassala. Wajah yang kedua ialah wasal baina kulli suratain, iaitu menyambung ataupun membaca dengan menyambung ayat terakhir surah yang pertama dengan ayat pertama dari surah yang kedua. Imam yang terlibat pada matan ini ialah Imam Hamzah. Contohnya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seterusnya: wasil waskutan kullu jalayahu hasala. Matan ini menerangkan bahawa Imam Ibn Amir, Warsh dan Abu Amru memiliki 3 wajah pada bab basmalah ini. Dua wajah telah diterangkan pada awal tadi. Dia hanya menambah satu wajah, iaitu wajah saktah maduna basmalah, iaitu saktah berhenti seketika tanpa membaca al-basmalah. Sebagai contoh: lakum dinukum waliyadin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Matan yang seterusnya: wala nassakalla hubba wajhin zakartuhu wa fiha khilafun jiduhu wadihut tula. Matan ini menerangkan tiada dalil yang dapat membuktikan 3 wajah yang tadi itu. Ianya merupakan khilaf di antara ahlul adab sahaja. Seterusnya: wasaktuhumul mukhtaru duna tanaffusin wa ba'duhum fil arba'i zuhri basmala. Matan ini menerangkan bahawa wajah saktah lebih diutamakan daripada wajah-wajah yang lain, tetapi sebahagian daripada mereka membaca al-basmalah pada 4 tempat sahaja, iaitu yang pertama pada akhir surah Muddathir dengan awal surah Al-Qiyamah. Yang kedua surah Infitar dengan surah Al-Mutaffifin. Dan yang ketiga surah di antara surah Al-Fajr dan surah Al-Balad. Dan yang terakhir di antara surah Al-Asr dan surah Al-Humazah. Bab yang seterusnya ialah bab surah Ummul Quran. Matan yang pertama: wa maliki yaumiddin rawihi nasirun
Kalimah yang akan dibincangkan pada matan ini ialah kalimah maliki. Terdapat dua wajah di sini, iaitu wajah yang pertama isbat alif. Imam yang membaca dengan wajah ini ialah Imam Al-Kisai dan Imam Asim. Contohnya, Maliki Yaumiddin. Wajah yang kedua haraf alif, Maliki Yaumiddin. Imam yang baca wajah kedua ini ialah imam selain daripada imam tadi, selain daripada Imam Asim dan Imam Al-Kisai ataupun Al-Bathur. Seterusnya, wa inda sirati was-sirati kumbula bihaitsu ada. Imam Kumbul membaca pada kalimah as-sirat dan sirat dengan huruf sin pada semua tempat dalam Al-Quran. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Terusnya, wasada zayan ashimmaha lada khalaf. Rawi Khalaf membaca dengan ishmam huruf sad seperti huruf zai pada semua tempat dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, washmim bi khalladil awwal. Bagi Imam Khalad pula, Imam Khalad membaca ishmam huruf sad pada tempat yang pertama dalam Al-Quran sahaja, iaitu Az-Zira. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dia membaca pada perkataan pertama sahaja, dan yang seterusnya dia membaca dengan huruf sad. Matan yang seterusnya, alaihim ilaihim hamzatun waladaihim jami'an bi dhammil ha'i waqfan wa mawsila. Imam Hamzah membaca dengan mendhammahkan huruf ha pada tiga kalimah ini di semua tempat dalam Al-Quran. Kalimah itu apa? Alaihim, ilaihim dan ladaihim. Alaihim menjadi alaihum, ilaihim, ladaihum, ladaihim, ladaihum. Wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalun bitakhiri jala wa min qabli hamzil qat'i silhali warshim wa askanaha albakuna ba'da litakmula. Bait ini menerangkan tentang cara bacaan pada huruf mim jamak yang terletak selepas huruf mim jamak yang terletak sebelum huruf yang berbaris. Wajah yang pertama ialah silah mim jamak. Wajah yang pertama, Ibnu Kathir membaca dengan silah, yakni menyambung huruf mim dengan huruf waw. Contohnya, alaihimu. Wajah yang kedua, silah bi khilaf mim jamak. Rawi Qalun membaca dengan khilaf di antara sukun atau silah. Sukun, cara bacaan dia alaihim, manakala silah pula alaihimu. Qalun mempunyai dua wajah. Wajah yang ketiga ialah bagi Imam Warsh. Imam Warsh membaca dengan silah sekiranya huruf berbaris yang terletak selepas daripada huruf mim jamak adalah huruf hamzah qata'. Sebagai contoh, alaihimu a'anzartahum. Matan yang seterusnya, wa min duni waslin dhammuha qabla sakinin
بكل وبعد الهاء كسر فتى العلا مع القصر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف لكل بالكسر مكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. Secara umum, apabila huruf mim jamak berada sebelum huruf sakin, kesemua qurra membaca dengan dhammahkan huruf mim jamak tanpa silah. Sebagai contoh, wa antumul a'launa wa ba'da al-ha'i kasri fatal ala ma'al qasri qabla al-ha' aw al-ya'i sakinah. Terdapat beberapa syarat bagi mim jamak, iaitu yang pertama, huruf mim jamak berada sebelum huruf yang mati. Yang kedua, sebelum mim jamak terdapat huruf ha. Seterusnya, sebelum huruf ha terdapat huruf ya yang mati atau huruf yang berbaris kasrah. Terdapat beberapa wajah. Wajah yang pertama iaitu Abu Amru. Abu Amru membaca huruf mim dengan kasrah ketika wasal. Sebagai contoh, alaihimil kital qulubihimil ijl. Bagi Imam Hamzah pula, Imam Hamzah membaca dengan dhammahkan huruf ha dan huruf mim ketika wasal. Contohnya, alaihumul kital. Bagi Al-Bakun membaca dengan, bagi selain daripada ketiga imam tadi, mereka membaca dengan kasrah pada huruf ha dan dhammahkan pada huruf mim. Sebagai contoh, alaihimul qital. Sebagai tambahan, pada kalimah tersebut, kesemua qurra membaca dengan kasrah dan sukun pada huruf mim ketika waqaf, kecuali Imam Hamzah. Imam Hamzah membaca pada kalimah ini dengan mendhammahkan huruf ha, iaitu alaihum. Kalau selain daripada Imam Hamzah membaca dengan alaihim. Bab yang seterusnya iaitu bab idgham kabir. Wadunakal idghamal kabir wa qatbuhu Abu Amrin al-Basri fihi takhaffala. Idgham kabir pada matan ini akan berlaku pada Imam As-Susi saja, walaupun matan ini menerangkan Abu Amr al-Basri. Idgham dari segi bahasa ialah memasukkan, manakala idgham dari segi istilah menyebut dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid. Matan yang seterusnya, ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. Apabila berjumpa dua huruf mutamathilan yang berbaris keduanya dalam satu kalimah, As-Susi membaca dengan idgham pada dua tempat sahaja, iaitu perkataan asalnya manasikakum. Apabila diidghamkan, ia berbunyi manasikum. Perkataan kalimah yang kedua, masalakakum pada asalnya, tetapi apabila diidghamkan, masalakum. Matan yang seterusnya, wama kana min mitlaini fi kilmatayhima فلا بد من إدغام ما كان أولا فيعلم ما فيه هدى وتبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا.
Seterusnya, apabila berjumpa dua huruf mutamathilan yang berbaris keduanya dalam dua kalimah. Perbezaan di antara yang awal tadi dengan yang ini, yang awal tadi dua huruf mutamathilan itu bertemu dalam satu kalimah, tetapi yang ini pula bertemu dua huruf mutamathilan pada dua kalimah. Imam As-Susi membaca dengan mengidghamkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Sebagai contoh, wa tubi'a ala, tapi apabila diidghamkan wa tubi'a ala fi huda ya'lam ma tusirru wal 'afwa wa'mur. Matan yang seterusnya, idza lam yakun ta mukhbirin aw mukhatabin awil mubtasi tanwinahu aw mutaqqala lakuntu turaban anta tukrihu wasi'un alim wa aidan thumma miqatu muttila. Terdapat 4 sebab yang menghalang berlakunya idgham kabir. Yang pertama, huruf mutamathilan yang pertama adalah huruf tak mutakallim. Apakah itu tak mutakallim? Ia mewakili saya saya. Ta yang mewakili saya. Kalau contoh dia dalam fi'il wazan fa'ala fa'altu, tu. Di sini contoh dia kuntu turaba, kuntu, tu tak mutakallim, jadi tidak berlaku idgham di situ, dia dibaca izhar. Sebab yang kedua, untuk huruf mutamathilan yang pertama itu terdiri daripada ta mukhatab. Sebagai contoh, afa anta tukrihu, anta, ta itu ta mukhatab. Contoh yang sebab yang ketiga, huruf pertama tersebut ialah huruf yang bertanwin. Sebagai contoh, wasi'un alim. Dan sebab yang terakhir ialah huruf pertama ialah huruf yang bertasydid. Sebagai contoh, fatamma miqatu rabbih. Kita masuk pada bab yang terakhir, iaitu bab hak kinayah. Matannya berbunyi walam yasiluha mutmarin qabla sakin wa ma qablahu at-tahriku li kulli wusila wa ma qablahu at-taskinu li bani kathrihim wa fihi muhana ma'hu hafsun akhu wila. Apakah itu hak kinayah? Hak kinayah ialah huruf hak dhamir, iaitu kata ganti nama yang menunjukkan bilangan seorang lelaki. Sebagai contoh, kitabahu, bukunya, nya itu mewakili kepada seorang buku seorang lelaki. Hak kinayah ialah hak dhamir, kata ganti nama bagi seorang lelaki. Kitabahu contohnya, bukunya. Terdapat 4 keadaan bagi hak kinayah ini. Yang pertama, keadaan yang pertama ialah sebelum hak dhamir ada huruf yang berbaris, dan selepas huruf yang berbaris itu ada huruf yang mati. Sebagai contoh, lahul mulku, lahul mulku. Hak dhamir dia lahu, hu. Sebelum hak dhamir itu ada huruf yang berbaris, iaitu la, dan selepasnya ada lam, lam yang mati. Hul mulku. Ini sebagai contoh. Jadi di sini tidak ada silah. Keadaan yang kedua, di antara
huruf hak dhamir itu, di antara huruf hak kinayah itu terdapat kedua-duanya, iaitu sebelum hak kinayah dan selepas hak kinayah ada huruf yang mati. Kedua-dua, sebelumnya huruf mati, selepasnya pun huruf yang mati. Sebagai contoh, min husmuhul, nun sebelum hak itu mati, dan sin selepas hak itu pun mati. Jadi di sini tidak ada silah. Bagi kedua-dua keadaan tadi, kesemua sepakat mengatakan tidak ada silah, kesemua qura'. Pada keadaan yang ketiga ini ialah di antara hak kinayah itu kedua-duanya huruf yang berbaris. Sebelum huruf hak kinayah huruf yang berbaris, selepas hak kinayah pun huruf yang berbaris. Hukumnya silah bagi semua qura' dengan kadar 2 harakat, kecuali sekiranya terdapat selepas huruf ha itu ialah hamzah qata', maka hukum bacaan tertakluk kepada hukum mad jaiz munfasil ataupun mad silah tawilah. Sebagai contoh yang 2 harakatnya, jam'ahu wa qur'anah. Jam'ahu wa qur'anah itu yang kesemua qura' sepakat silah 2 harakat. Tetapi sekiranya ada hamzah selepasnya, ia dibaca dengan alam yarahu ahad. Keadaan yang keempat, sebelum huruf hamzah, sebelum huruf hak kinayah terdapat huruf yang mati, manakala selepasnya ada huruf yang berbaris. Hukumnya Ibnu Kathir membaca dengan silah 2 harakat pada semua tempat dalam Al-Quran, manakala bagi Hafs pula ia membaca silah dengan 2 harakat pada satu tempat saja, iaitu fi wa yakhlud fihi muhana. Pada tempat itu saja. Pada tempat yang lain Imam Hafs tidak membaca dengan silah. Tapi bagi Ibnu Kathir, ia membaca pada semua tempat dengan silah 2 harakat. Sebagai contoh, fihi muhana, fihi huda. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.